Pengenalan. Dalam dunia yang berkembang dengan cepat, lanskap kesejahteraan sosial di Malaysia berada pada persimpangan sejarah dan masa depan. Kesejahteraan penduduk sebuah negara bukan hanya mencerminkan kemajuan ekonominya, tetapi juga menjadi perwujudan komitmennya terhadap kesaksamaan sosial dan inklusiviti Malaysia. Malaysia sebuah negara yang terkenal dengan kepelbagaian yang kaya dan pertumbuhan dinamiknya juga tidak terkecuali daripada paradigma ini. Untuk memahami hala tuju masa depan kesejahteraan sosial Malaysia adalah penting untuk merenung kembali sejarahnya, menganalisis keadaan semasa dan meramalkan masa depan. Assalamualaikum. Seterusnya, keadaan semasa kesejahteraan sosial di Malaysia. Ia melibatkan penilaian keberkesanan program sedia ada impak ke atas pelbagai golongan dan faktor sosioekonomi yang mempengaruhi penyediaan perkhidmatan sosial. Yang pertama, program dan inisiatif kesejahteraan sosial. Perkembangan kesejahteraan sosial di Malaysia, trend dan prospek berperanan sebagai panduan meneroka trend semasa dan pembangunan potensi dalam program kesejahteraan sosial. Seterusnya, yang nombor dua, trend semasa dalam kesejahteraan sosial. Apakah bentuk bantuan yang paling berkesan? Bagaimana kesan program ini pada segmen populasi tertentu? Sebagai langkah awal, pemahaman mendalam mengenai trend semasa adalah kunci untuk merangka pembaharuan masa depan. Seterusnya, pandangan ke depan. Bagaimana program-program kesejahteraan sosial dapat berkembang dalam dekad yang akan datang? Pertanyaan ini memberi laluan untuk meneroka pelbagai senario dan melibatkan unsur kreativiti dalam merancang inisiatif yang bersikap adaptif, responsif dan proaktif terhadap keperluan yang belum lagi teridentifikasi. Seterusnya, inovasi dalam bantuan dan sokongan. Dalam meneroka inovasi, bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data boleh diintegrasikan ke dalam program-program kesejahteraan sosial. Last sekali, merangkai masa depan kesejahteraan sosial. Sebagai kesimpulan, ini memberi gambaran terperinci tentang bagaimana kita dapat merangka masa depan kesejahteraan sosial di Malaysia. Cabaran dan isu-isu. Bermula dengan integrasi teknologi, ia membincangkan isu seperti ketidaksetaraan digital dan kebimbangan privasi data, menekankan kepentingan menangani cabaran ini untuk memastikan akses dan adil kepada perkhidmatan kesejahteraan sosial. Jurang sosioekonomi muncul sebagai cabaran utama yang lain dengan golongan rentan menghadapi halangan dalam mengakses program kesejahteraan sosial. Warkah ini turut membincangkan cabaran dalam pelaksanaan dasar, halangan birokrasi dan keperluan penyesuaian dasar secara berterusan kepada keperluan masyarakat yang dinamik. Kesedaran dan penglibatan awam dianggap penting untuk kejayaan program-program kesejahteraan sosial. Model pembiayaan yang mampan ditekankan sebagai aspek penting untuk kelestarian program-program kesejahteraan sosial. Ini menekankan kepentingan menghadapi dan menangani cabaran dan isu yang mungkin menghambat kemajuan sistem kesejahteraan sosial di Malaysia. Seterusnya, faktor demografi dan ekonomi. Memahami pergeseran demografi ini adalah penting bagi pembuat dasar untuk menyesuaikan intervensi yang memenuhi keperluan yang berkembang dalam masyarakat yang makin menua. Pada masa yang sama, daya ekonomi berselirat dengan kesejahteraan sosial, memberi pengaruh mendalam terhadap aksesibiliti dan kelestarian. Kerja Ismail dan Abdul Rahman 2020 menyalami hubungan rumit antara fluktuasi ekonomi dan golongan rentan, menekankan keperluan untuk kerangka kesejahteraan sosial yang tahan terhadap ketidakpastian ekonomi. Konvergensi faktor ekonomi, demografi dan ekonomi sering dimediasi oleh kemajuan teknologi yang seperti ditekankan oleh Azman dan Siti pada 2020. Teknologi memainkan peranan transformasi dalam meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan, menangani cabaran demografi dan memastikan aksesibiliti program kesejahteraan sosial. Seterusnya, membentuk dasar kesejahteraan sosial yang efektif memerlukan pemahaman yang halus tentang interaksi antara faktor demografi dan ekonomi yang disuarakan oleh Lim dan Abdullah. Pembuat dasar perlu peka terhadap sifat dinamik keperluan masyarakat secara berterusan menyesuaikan dasar untuk mengatasi cabaran yang muncul. Menjangkaui masa depan memerlukan ketelitian seperti yang dibincangkan oleh Wang dan Eng. Keupayaan untuk meramalkan dan bersedia menghadapi cabaran masa depan adalah penting untuk kelestarian dan ketahanan sistem kesejahteraan sosial di Malaysia.
Kemajuan teknologi merupakan satu pusat bagi penelitian. Ini adalah impak yang mendalam dalam kemajuan teknologi terhadap cara perkhidmatan kesejahteraan sosial yang direka, disampaikan dan juga diakses. Seiring Malaysia yang memasuki era digital ini, integrasi teknologi terkini muncul sebagai daya pendorong transformasi dan mengubah secara mendasar struktur program kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah adaptasi meluas platform digital yang menonjol sebagai alat yang kuat untuk meningkatkan accessibility. Ini dapat kita olahkan lagi bagaimana antara muka digital dan portal dalam talian menjadi sentral dalam penyampaian efisien perkhidmatan kesejahteraan sosial. Dengan wawasan tentang kemajuan teknologi ini yang menyoroti impak positif accessibility digital dalam mencapai kesejahteraan sosial yang meluas. Penggunaan kecerdasan buatan yang dipanggil AI untuk perkhidmatan dipersonalisasi. Hal ini telah memaparkan landscape yang berkembang dari aplikasi AI dalam menganalisis keperluan individu, meramalkan cabaran yang mungkin timbul dan menyesuaikan bantuan secara khas. Trend ini membuka peluang baru untuk menyesuaikan program kesejahteraan sosial dengan keperluan unik penerima manfaat yang tersebut. Selain itu juga, aplikasi mudah alih memainkan peranan yang penting dalam penlibatan warga negara. Antara contoh yang dapat kita ungkapkan adalah bagaimana aplikasi ini memudahkan komunikasi langsung antara warga negara dan agensi kesejahteraan, menyediakan kemaskini secara atas talian, mekanisme maklum balas dan mengakses maklumat secara lancar. Okey, jom kita memahami apa itu dinamika yang berubah dan bagaimana dinamika sosial yang berubah mempengaruhi dan membentuk landscape bagi alur masa depan program. Okey, yang pertama adalah pergeseran demografi. Perubahan pada pola demografi atau karakteristik penduduk suatu wilayah atau negara dalam waktu yang tertentu. Perubahan yang terjadi ini dapat melibatkan pelbagai aspek demografi. Yang pertama adalah tingkat kadar kelahiran, tingkat kadar kematian, distribusi usia, komposisi jenis kelamin, penduduk dan selebihnya. Permintaan terhadap pelbagai perkhidmatan kesejahteraan telah mengalami transformasi bagi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara ini. Okey, yang kedua adalah pengaruh ke atas keutamaan kesejahteraan sosial. Pengaruh budaya terhadap keutamaan kesejahteraan dapat bervariasi secara signifikan di pelbagai masyarakat. Budaya mencakup nilai, norma, kepercayaan dan praktik yang diwarisi dari generasi ke generasi. Faktor yang mempengaruhi keutamaan kesejahteraan adalah yang pertama, pandangan tentang kesejahteraan. Yang kedua, pola dalam pendidikan dan pelatihan. Ini memberikan tumpuan untuk memahami bagaimana faktor budaya mempengaruhi perspektif terhadap program kesejahteraan sosial. Okey, yang terakhir adalah transformasi ekonomi dan ketidakserataan pendapat. Okey, dimensi ekonomi turut diperkasa dengan teliti dengan mempertimbangkan korelasi antara pergeseran ekonomi, perubahan corak pekerjaan dan permintaan berikutnya terhadap perkhidmatan kesejahteraan. Wawasan daripada kajian yang dipimpin oleh Tan et al. 2022 menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana transformasi ekonomi membentuk dinamika kesejahteraan sosial, terutamanya dalam menangani isu ketidakserataan pendapatan. Dan ia juga berfungsi sebagai peta jalan komprehensif bagi membuat dasar dan praktis yang mencari panduan dalam menangani persimpangan yang kompleks antara dinamika sosial yang berkembang dan masa depan kesejahteraan sosial di Malaysia. Wawasan yang diberikan menyumbang kepada pemahaman holistik tentang hubungan yang rumit antara perubahan sosial dan dinamika yang berkembang dalam kesejahteraan sosial di konteks Malaysia. Memberikan panduan yang berharga untuk pembuatan dasar dan pembangunan program pada masa akan datang. Yang terakhir adalah globalisasi dan impaknya. Globalisasi merujuk pada proses integrasi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang melibatkan interaksi dan pertukaran antara negara-negara di seluruh dunia. Ini yang dapat kita olahkan berdasarkan tajuk merentas globalisasi yang berfungsi sebagai penjelajahan menyeluruh mengenai dampak yang luas dan mendalam dari keterhubungan global terhadap dasar kesejahteraan negara. Perkara ini menjadi lebih meluas sehingga tantangan dan peluang yang muncul dari mobilitas individu yang semakin meningkat melintasi batas-batas negara, mengakui keperluan untuk mengelola pergeseran demografi dan memastikan inklusif program-program kesejahteraan sosial. Ini juga dapat dihuraikan tentang dasar-dasar yang melampaui batasan tradisional, menggabungkan kemajuan teknologi sebagai pendorong solusi inovatif. Ini dapat kita bayangkan masa depan di mana solusi digital dan beberapa intervensi berbasis teknologi memainkan peranan kunci dalam membentuk sistem kesejahteraan yang efisien dan responsif. Pada intinya, ini muncul sebagai kompas penuntun bagi
pembuat kebajikan, pendorong mereka untuk melibaskan arus globalisasi dengan pandangan jauh ke hadapan, keupayaan budaya dan komitmen terhadap kerangka kesejahteraan yang responsif dan inklusif. Hal ini dapat membantu dan memanggil untuk pembentukan kerangka kesejahteraan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan dunia yang terhubung malah juga sangat berakar pada keunikan dan kekayaan sosial budaya dan mendefinisikan masyarakat Malaysia. Merangkumi pelbagai bidang seperti prospek dari segi ekonomi, prospek pekerjaan dan prospek perniagaan. Dalam konteks ekonomi, ia merujuk kepada jangkaan prestasi ekonomi pada masa hadapan, manakala konteks pekerjaan pula ia merujuk kepada peluang pekerjaan yang tersedia atau dijangka pada masa hadapan. Di samping itu, dalam perniagaan pula, prospek ini merangkumi potensi pertumbuhan, keuntungan dan perkembangan perniagaan pada masa hadapan. Analisis prospek sering digunakan untuk merancang dan membuat keputusan yang strategik dalam pelbagai bidang. Dia menyediakan cadangan dasar yang memberi informatif untuk menangani cabaran dan peluang yang dijangkakan, menekankan kepada penggunaan dasar yang lebih inovatif bagi memastikan sistem kesejahteraan sosial yang dilakukan dapat kekal relevan dan efektif untuk masa depan. Cadangan dasar adalah untuk bina sistem kesejahteraan sosial yang lebih tangkas serta responsif yang sejajar dengan prospek pada hadapan yang berteraskan sosioekonomi negara. Seterusnya, langkah-langkah untuk meningkatkan accessibility kepada semua penduduk Malaysia, terutama untuk komuniti terpinggir dan luar bandar. Hal ini kerana kualiti hidup masyarakat dan aspek accessibility penduduk terhadap kemudahan yang disediakan berasaskan pandangan mereka terhadap kemudahan yang ada di kawasan tempat tinggal yang didiami oleh mereka. Kemudahan yang menjadi keperluan hidup seperti kemudahan ekonomi, kemudahan bekalan elektrik dan air. Bidang pendidikan adalah penting supaya dapat meningkat masa hadapan yang lebih cerah dalam kesejahteraan sosial Malaysia. Great Eastern Takaful Berhad GEBT sentiasa komited dalam melaksanakan aspirasi tanggungjawab sosial korporat CSR untuk membantu golongan yang kurang bernasib baik supaya meningkatkan peluang pendidikan serta kemahiran hidup sambil membentuk kesejahteraan tentang penjagaan kesihatan dan alam sekitar, melibatkan aksesibiliti perkhidmatan kesihatan dan ubat-ubatan untuk meringankan beban keuangan masyarakat. Jagaan kesihatan dan sektor lain perlu bekerjasama untuk pastikan keputusan yang menjejaskan kesihatan ditangani secara bersepadu, termasuklah dengan menggalakkan dasar melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial Malaysia pada masa depan. Kerjasama antara sektor kerajaan dan swasta penting dalam kesejahteraan sosial dengan mencadangkan kerjasama organisasi swasta untuk program melindungi kemahiran dan peluang pekerjaan. Inovasi amalan terbaik. Ianya kesejahteraan sosial Malaysia menekankan inovasi dan amalan terbaik untuk menangani cabaran yang muncul. Strategi ini melibatkan pengintegrasian teknologi canggih seperti platform digital bagi menyusun proses dan meningkatkan accessibility. Keputusan berdasarkan data menjadi asas utama dengan menggunakan analitik untuk mengenal pasti prospek dan pengagihan sumber dengan lebih cekap. Ia mendorong usaha kerjasama untuk menggalakkan perkongsian antara sektor awam dan swasta bagi memanfaatkan pelbagai sumber dan kepakaran atau berpusat pada komuniti dengan menumpukan pelibatan tempatan dan pemberdayaan. Bagi memacu inovasi melalui dalam kesejahteraan sosial adalah amat penting dengan melibatkan kerjasama beberapa pihak iaitu kerajaan, industri, universiti dan institusi pendidikan digalakkan. Dan pembiayaan yang mampan iaitu menjadi batu asas kepada kemajuan negara. Di tengah-tengah visi ini terletak pengiktirafan bahawa pembiayaan yang mampan adalah penting untuk evolusi dan perubahan kepada sistem kesejahteraan sosial negara. Sumber pembiayaan melebihi alokasi kerajaan tradisional dikenal pasti sebagai strategi. Ini melibatkan meneroka perkongsian awam swasta, menggalakkan inisiatif tanggungjawab sosial korporat dan memupuk kerjasama yang melibatkan lebih daripada saluran kewangan konvensional. Itu lebih daripada tradisi satu cadangan yang mencolok arah penubuhan dana kesejahteraan. Dana yang khusus mungkin disokong oleh cukai tertentu atas sumbangan dari perniagaan. Model pembiayaan yang inovatif seperti ini jangkakan dapat membentuk sistem yang lebih teguh dan mudah beradaptasi supaya lebih baik untuk menawagasi landscape keperluan masyarakat yang kompleks. Seterusnya, dana khas melibatkan pengenalan cukai atau duti khusus yang diarahkan untuk mengukuhkan cadangan keselamatan sosial, menyediakan sumber pendapatan yang stabil dan boleh diamal. Ia penting untuk menekankan program di bawah kesejahteraan sosial dalam jangkaan masa panjang. Contohnya, buah dana khas bagi menyokong usaha KKM bagi menjalankan ujian COVID-19. Pihak insurans dan takaful akan mewujudkan dana khas yang berjumlah 8 juta untuk menanggung segala kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga 300 bagi setiap pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh KKM untuk menjalani ujian di kawasan swasta ataupun mas swasta. Akhir sekali, menangani cabaran masa depan. Model pembiayaan yang mampan bukan sahaja berkaitan dengan memenuhi keperluan semasa penduduk tetapi juga berkaitan dengan menangani cabaran masa depan. Dengan memastikan asas keuangan yang stabil, sistem kesejahteraan sosial Malaysia dapat bertingkat secara proaktif dalam merespon dinamik sosioekonomi dan perubahan demografi yang berlaku, di mana bandar Malaysia perlu bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan sejajar dengan urbanisasi yang pesat dan kemajuan dalam bidang teknologi serta inovasi. Kesejahteraan sosial dalam konteks global merangkumi usaha bersepadu untuk meningkatkan keadaan hidup dan kesejahteraan seluruh penduduk global. Ia melibatkan menangani isu seperti jurang ekonomi, akses pendidikan, penjagaan kesihatan, kelestarian alam sekitar, hak asasi manusia dan keamanan. Negara yang mengejar kesejahteraan sosial global memerlukan trend kemiskinan menurun,
meningkatkan peluang ekonomi yang tinggi, memastikan pendidikan dan penjagaan kesihatan yang berkualiti untuk semua rakyat. Mencapai kesejahteraan sosial pada skala global memerlukan usaha kolaborasi antara negara, organisasi antarabangsa dan masyarakat sivil untuk menangani cabaran yang kompleks dan meneruskan pembangunan holistik yang mengimbangi dimensi ekonomi, sosial dan alam sekitar untuk manfaat generasi semasa dan akan datang. Seterusnya adalah analisis perbandingan. Kesejahteraan sosial negara Sweden dan Indonesia menampilkan profil yang sangat berbeza dari segi kebajikan sosial, mencerminkan model sosioekonomi dan mentadbir urus yang berbeza. Jurang antara Sweden dan Indonesia menunjukkan peranan kritikal tadbir urus, pilihan dasar dan struktur sosioekonomi dalam bentuk kesejahteraan penduduk masing-masing. Kejayaan Sweden letak pada komitmennya terhadap keterangkuman sosial, institusi yang kukuh dan dasar progresif. Sebaliknya, perjalanan Indonesia ke arah peningkatan kesejahteraan sosial memerlukan pendekatan pelbagai aspek menangani isu tadbir urus, infrastruktur dan kesesamaan sosial. Perbandingan kebajikan sosial di Sweden dan Indonesia menggariskan penggaris tadbir urus, kebutuhan dasar dan struktur sosioekonomi terhadap kesejahteraan penduduk mereka. Walaupun Sweden berfungsi sebagai model sokongan sosial yang komprehensif, Indonesia menghadapi cabaran unik yang memerlukan strategi yang disasarkan dan inklusif untuk menangani jurang dan meningkatkan taraf hidup semua rakyat. Trajektori kedua-dua negara mencerminkan laluan pelbagai yang mungkin diambil oleh negara dalam usaha mencapai kebajikan sosial dan menekankan keperluan untuk pendekatan khusus konteks untuk menangani interaksi kompleks faktor yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk mereka. Seterusnya adalah iktibar dari negara luar. Menimba pengejaran daripada sistem kebajikan sosial Sweden memberikan pandangan yang berharga untuk Malaysia. Menawarkan pelan tindakan untuk merangka dasar yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Kesesamaan pendapatan di negara Sweden menonjol sebagai iktibar penting bagi Malaysia, di mana jurang pendapatan kekal sebagai isu yang mendesak. Antara iktibar yang boleh diambil adalah, yang pertama adalah kesesamaan jantina. Malaysia boleh mendapat manfaat daripada menerima pakai langkah yang sama seperti pengaturan kerja yang fleksibel dan dasar mesra keluarga untuk memperkasakan wanita dalam tenaga kerja dan mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif. Yang kedua adalah pelaburan dalam pendidikan. Malaysia boleh meningkatkan sistem pendidikannya dengan memberi tumpuan kepada kualiti, kebolehcapaian dan kebolehsuaian menyediakan penduduknya untuk menghadapi cabaran dan peluang abad ke-21. Yang ketiga adalah model penjagaan kesihatan. Pendekatan ini bukan sahaja menggalakkan kesejahteraan fizikal tetapi juga menyumbang kepada perpaduan sosial dengan meringankan beban kewangan yang berkaitan dengan perbelanjaan penjagaan kesihatan. Yang keempat, keterangkuman sosial. Malaysia boleh mendapat inspirasi daripada inisiatif Sweden untuk memupuk integrasi sosial, memerangi diskriminasi dan mengukuhkan fabrik sosialnya, memastikan semua rakyat berasa dihargai dan termasuk dalam pembangunan negara. Yang kelima adalah komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat dan pembangunan kemahiran. Dengan melabur dalam program latihan dan peningkatan kemahiran yang berterusan, Malaysia boleh meningkatkan kebolehpasaran rakyatnya dan menangani cabaran yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan peralihan ekonomi global. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Dalam konsep masa depan, kebajikan masyarakat di Malaysia fokus kepada pendekatan holistik yang mempertimbangkan anjakan demografi, arah aliran ekonomi dan kemajuan teknologi menjadi semakin penting. Dengan pertumbuhan teknologi dan yang pesat, pembangunan dasar kebajikan perlu mengambil pandangan yang serius bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan penyediaan, perkhidmatan kebajikan yang efisien, memastikan akses yang lebih baik dan merangsang inovasi dalam penyampaian bantuan sosial. Aspek pembiayaan kebajikan juga menjadi fokus penting dalam pembangunan kesihatan sosial. Model pembiayaan yang mampan dan inovatif dapat membantu memastikan sistem kebajikan sosial berterusan. Dengan menyelaraskan faktor-faktor ini, Malaysia dapat membangunkan sistem kebajikan sosial yang responsif, berdaya tahan dan relevan untuk keperluan masyarakat yang semakin kompleks. Sekian, terima kasih.